Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semua, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Tauhid. Sebelum itu, marilah sama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah, kita akan sambung berkenaan sifat-sifat Nabi dan Rasul. Sifat-sifat Nabi dan Rasul terbahagi kepada tiga, iaitu yang pertama sifat wajib, yang kedua sifat mustahil, yang ketiga sifat harus. Kita lihat kepada sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Terbahagi kepada empat, iaitu yang pertama sidqun, benar. Yang kedua amanah, iaitu dipercayai. Yang ketiga tabligh, iaitu menyampaikan. Dan yang keempat fatanah, iaitu bijaksana. Baiklah, sifat wajib bagi Nabi dan Rasul ini yang perlu ada yang wajib ada kepada Nabi dan Rasul. Mereka ni adalah sentiasa bercakap dengan benar, tidak pernah berbohong. Seterusnya, Allah Ta'ala memberi amanah kepada Nabi dan Rasul. Mereka akan memegang amanah tersebut dengan jujur. Seterusnya, Nabi dan Rasul juga menyampaikan ajaran agama Islam dengan sempurna. Mereka tidak pernah menyampaikan ajaran yang terpesong, iaitu ajaran yang tidak betul lah. Mereka akan menyampaikan ajaran agama Islam kepada seluruh umat manusia dengan sempurna dan jujur. Seterusnya, fatanah, bijaksana. Nabi dan Rasul juga adalah seorang yang amat bijaksana, iaitu cerdik, bijak, pandai. Itulah semua yang ada pada Nabi dan Rasul. Jadi, keempat-empat sifat wajib ni wajib ada dan perlu ada kepada Nabi dan Rasul. Baiklah, seterusnya, sifat mustahil. Sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Apa tu sifat mustahil? Sifat mustahil ni sifat yang tidak ada kepada Nabi dan Rasul. Mereka ni tiada sifat-sifat tersebut, iaitu mereka ni tiada sifat kizbun, iaitu dusta. Dusta, berbohong. Jadi Rasul ni tidak mempunyai sifat dusta lah, iaitu berbohong. Mereka ni tidak pernah berbohong. Seterusnya, yang kedua, khianat. Tidak boleh dipercayai. Tak ada perkara ni tak ada kepada Nabi dan Rasul. Seterusnya, sifat mustahil yang ketiga, kitman, iaitu menyembunyikan. Maksudnya di sini, Nabi dan Rasul tidak pernah menyembunyikan ajaran yang betul. Mereka akan menyampaikan ajaran yang sempurna, ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Seterusnya, baladah, iaitu bodoh. Nabi dan Rasul ni dia tidak bersifat bodoh. Sedangkan mereka ni bersifat bijaksana, pandai, cerdik. Mustahil bagi Nabi dan Rasul bersifat bodoh. Jadi keempat-empat sifat mustahil ni tidak ada kepada Nabi dan Rasul. Kita lihat contoh lain. Mustahil bagi Rasul bersifat keji atau berpenyakit keji seperti sopak, kusta, gila dan seumpamanya. Perkara-perkara ni pun tak adalah keji, perkara yang buruk. Tak ada pada Nabi dan Rasul. Baiklah, seterusnya, yang ketiga adalah sifat harus. Apa tu sifat harus bagi Rasul? Kita lihat contohnya. Para Nabi dan Rasul harus bersifat seperti manusia lain. Al-a'radul basyariyah, iaitu seperti makan, minum, tidur, berkeluarga dan sebagainya. Baiklah, Nabi dan Rasul ni samalah seperti kita, seperti manusia biasa, memerlukan makanan, minuman, tempat tinggal, keluarga, anak-anak. Mereka ni sama seperti manusia biasalah. Cuma Nabi dan Rasul ni diberi kelebihan, diberi mukjizat untuk menjadi Nabi dan Rasul. Ini antaralah sifat-sifat harus bagi Rasul. Setakat ni saya harap murid-murid semua faham berkenaan sifat wajib, sifat-sifat Nabi dan Rasul. Ada tiga, wajib, mustahil dan harus.
Okey, seterusnya kita masuk kepada antara sebab Nabi dan Rasul dilantik daripada kalangan manusia ialah untuk, baiklah, kenapa Allah Ta'ala melantik Nabi dan Rasul ni daripada kalangan manusia? Okey, sebabnya adalah untuk memudahkan dan menyenangkan manusia untuk menerima syariat. Jadi manusia dengan manusia senanglah nak berinteraksi, nak bercakap, nak sentuh. Jadi jadi manusia lain akan fahamlah apa yang Nabi cakap. Okey, yang kedua, menunjukkan kepada manusia contoh ketaatan dan kesabaran yang patut dicontohi. Okey, jadi Nabi dan Rasul ni dia bersifat dia taat kepada Allah Ta'ala, sentiasa solat, laksanakan perintah Allah. Jadi manusia lain boleh ikutlah cara-cara Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul juga membuat perkara-perkara yang baik. Jadi mereka, manusia lain, senanglah untuk mencontohi sifat-sifat Nabi dan Rasul. Baiklah, seterusnya kita sambung kepada kekuatan para Rasul. Allah Ta'ala memberi para Rasul pada zahirnya, zahir maksudnya luaran lah, luarannya dengan kekuatan manusia, iaitu berkelakuan seperti kelakuan manusia tetapi tidak menjatuhkan martabat mereka. Pada batinnya pula, dari segi dalaman, dengan kekuatan malaikat, iaitu tidak sekali-kali menderhaka kepada Allah Ta'ala. Baiklah, seterusnya, maka oleh itu, para Rasul berhadapan dengan Allah Ta'ala bersifat malaikat dan berhadapan pula dengan manusia bersifat kemanusiaan. Baiklah, ini antara kekuatan para Rasul. Baiklah, seterusnya, perbezaan antara mukjizat dengan sihir. Okey, apa itu mukjizat? Mukjizat ialah perkara-perkara yang menyalahi adat di mana akal manusia tidak mampu memikirkan kejadiannya. Ia berlaku kepada rasul-rasulnya. Okey, mukjizat ni adalah perkara yang berlaku kepada Nabi dan Rasul. Iaitu, ia berlaku kepada rasul-rasulnya seperti boleh menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Seterusnya, menghilangkan penyakit kulit. Seterusnya, yang menyembuhkan mata orang buta. Seterusnya, boleh mengeluarkan air di antara celah-celah anak jari. Ini adalah antara sedikit mukjizat. Banyak lagi mukjizat lain yang ada kepada Rasul, setiap rasul-rasul. Mukjizat ni adalah kurniaan Allah Ta'ala kepada Nabi dan Rasul. Baiklah, apa pula itu sihir? Sihir pula ialah suatu perkara yang luar biasa yang boleh dilakukan oleh orang biasa. Okey, sihir orang biasa ni maksudnya macam kita lah, orang-orang biasa. Okey, dengan cara mempelajarinya. Sihir biasanya dilakukan oleh orang fasik dengan tujuan untuk membuat tipu daya atau mendustakan rasul-rasul seperti Musailamatul Kazzab yang meludah ke dalam sebuah perigi untuk membanyakkan air di dalamnya, tetapi berlaku sebaliknya. Maka sihir ini pada hakikatnya bukan luar biasa, tetapi hanya mengelirukan penglihatan manusia sahaja. Bila contoh lain sihir, sihir ni maksudnya dia mempelajari menggunakan amalan ajaran sesat lah. Berkaitan dengan mempelajarinya, ada kaitan dengan syaitan, berkawan dengan syaitan untuk mendengki orang. Ni tak boleh lah. Kita tak boleh mempelajari sihir. Yang ada cuma mukjizat. Mukjizat ni adalah memang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi dan Rasul. Jadi kelebihan yang ada pada Nabi dan Rasul bukannya sihir. Okay, sihir ni adalah perbuatan yang amat dikeji, amat dibenci oleh Allah Ta'ala. Jadi jangan sesekali kita melakukan sihir untuk nampak hebat. Tak boleh. Okay, ini antara perbezaan mukjizat dan sihir. Baiklah, seterusnya, ini sahaja pelajaran kita pada hari ini berkaitan sifat-sifat Nabi dan Rasul. Baiklah, saya harap murid-murid semua faham dan rajinlah belajar dan ulang kaji pelajaran untuk menjadi murid yang disayangi Allah, Rasul, ibu bapa dan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.